Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zuhaili bin Rosli. Nombor metrik I19204087. Okay, baik. Parti Islam se-Malaysia. Saya akan menerangkan pendahuluan dia. Parti Islam se-Malaysia PAS merupakan sebuah wadah politik yang sinonim bagi pejuang agama Islam yang hendak menerapkan Islam dalam masyarakat dan pemerintahan. Perjuangan utama PAS ialah untuk menegakkan sebuah negara Islam yang melaksanakan perkembangan lain. Kehadiran PAS di persada politik tanah air juga telah menyemarakkan lagi usaha dakwah di tanah Melayu. Sumbangan PAS terhadap dakwah Islam sememangnya tidak dinafikan sejajar dengan peranan PAS sebagai sebuah parti politik Islam. Perluan kajian terhadap pelaksanaan dakwah PAS. Kajian terlebih dahulu akan memfokuskan kepada PAS dan mengkaji beberapa perkara utama yang berkaitan seperti latar belakang penubuhan, dasar, seruan, tujuan, matlamat perjuangan, struktur kepimpinan, serta struktur organisasi dan pentadbiran. Sekian itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Al-Hakim bin Sahruf, I21045990. Saya akan membentangkan tentang sejarah penubuhan Parti Islam se-Malaysia. Parti Islam PAS ni ditubuhkan pada 23 Ogos 1951 yang telah dipersetujui oleh para ulama di Kuala Lumpur untuk menubuhkan satu persatuan. Tetapi pada 24 November 1991 namanya ditukar menjadi Persatuan Islam se-Malaya, dan kemudiannya ia berkembang menjadi sebuah pertubuhan politik dakwah yang penting dalam negara ini. Penglibatan dan sumbangan PAS ni dalam politik Islam sangat-sangat penting kerana ia melibatkan penglibatan dan juga sumbangan dalam politik yang ada di dalam Malaysia. Kemunculan PAS ni hasil daripada silang pengaruh, iaitu silang budaya yang berlaku dalam gerakan Islam yang lebih awal seperti Ikhwanul Muslimin di Mesir, Musyami di Indonesia dan Jamani Islami di Pakistan. Ketiga-tiga pengaruh ini telah menyerap masuk ke tanah Melayu dan membuatkan orang-orang tersedar bahawa Islam itu penting. Jadi ia telah ditubuhkan. Pada sebelum pertubuhan PAS ini, para ulama telah menghasilkan Majlis Tertinggi Agama Islam, Agama Melaya, iaitu MATA pada 1947 yang diikuti oleh Hizbul Muslimin. Tetapi dengan berlakunya darurat pada Jun 1948, ia telah dihentikan. Jadi selepas pada itu, para ulama ni dia cuba untuk menggerakkan Islam di Malaysia, dan mereka menyertai pertubuhan Parti Nasional UMNO untuk membolehkan mereka membolehkan isu-isu Islam diperkatakan. Tetapi terdapat beberapa konflik yang telah menyebabkan para ulama ini ingin membuat satu organisasi sendiri ataupun satu pertubuhan sendiri. Maka dengan terjadinya beberapa konflik yang tidak dapat dielakkan, para ulama menubuhkan satu parti politik, iaitu PAS, Parti Islam se-Malaysia. Jadi itu saja. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahmi Haziq bin Azron, nombor metrik I19103459. Okey, pada hari ini saya akan membentangkan tentang usaha-usaha PAS. Okey. Usaha yang pertama adalah menyeru umat manusia
kepada syariat Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul, dan sunnah Rasul melalui dakwah secara lisan dan tulisan dan juga secara amalan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk memperjuangkan Islam sebagai akidah dan syariah serta menjadikannya sebagai panduan berpolitik dan bernegara, serta memperkenalkan nilai-nilai keislaman dalam usaha menegakkan keadilan dan juga kemajuan di segenap bidang termasuk pemerintahan, pentadbiran ekonomi dan sosial, serta pelajaran dan pendidikan. Okey. Itu adalah usaha yang kedua. Okey. Yang seterusnya adalah memupuk dan memperkukuhkan dan memperkuatkan ukhuwah Islam dan menyuburkan rasa perpaduan di kalangan rakyat bagi memelihara kehidupan politik dan masyarakat yang sihat dan berkebajikan. Okey. Itu yang ketiga. Yang seterusnya adalah mengajak dan menggalakkan badan-badan pertubuhan dan orang-orang perseorangan bagi mengenali, memahami serta memperjuangkan konsep dan pandangan dalam Islam. Okey. Yang seterusnya adalah menyediakan rencana-rencana dan bertindak bagi memperbaiki susunan serta institusi-institusi masyarakat berbentuk politik, keadilan ekonomi dan negara untuk membela kepentingan Islam dan rakyat. Okey. Yang seterusnya adalah untuk usaha yang seterusnya adalah mempertahankan bahasa Malaysia sebagai bahasa rasmi negara dan juga berusaha untuk mengembangkan bahasa Al-Quran, yakni bahasa Arab. Okey. Usaha yang seterusnya adalah memperjuangkan wujudnya kebudayaan negara berasaskan nilai-nilai yang tidak bercanggah dengan ajaran-ajaran Islam. Okey. Seterusnya adalah untuk menyertai dan bekerjasama dengan badan-badan persatuan atau pertubuhan-pertubuhan yang tidak berlawanan tujuannya dengan PAS, bila mana dan selama mana ianya mustahak dan sesuai serta tidak bercanggah dengan undang-undang negara. Okey. Yang seterusnya pula adalah memperjuangkan hak dan kepentingan umat Islam di negara ini tanpa mengabaikan tanggungjawab melaksanakan keadilan terhadap seluruh rakyat Malaysia dan bertanggungjawab mewujudkan keharmonian antara kaum di dalam negara ini. Okey. Seterusnya adalah menyertai dan bekerjasama dengan bangsa-bangsa bersatu atau badan-badan yang sah bagi mengekalkan keamanan dan menjalinkan hak-hak asasi manusia serta menghapuskan segala ancaman kezaliman, kepalsuan, perhambaan dan penindasan di kalangan umat manusia. Dan usaha PAS yang terakhir adalah melakukan apa-apa jua usaha yang dalam batas-batas perlembagaan dan undang-undang negara bagi mencapai semua tujuan-tujuan PAS di dalam dan keluar. Okey, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Ramadan Azizan. Matrik saya I1830420. Dan seterusnya saya diberi tugasan untuk membincangkan tentang cara pelaksanaan dakwah Parti Islam se-Malaysia. Okey, lanjut. Cara dakwah PAS. PAS merupakan salah satunya pertubuhan Islam yang bergerak sebagai parti politik dan dakwah. Sebelum kita masuk isi yang lebih lanjut, kita perlu mengetahui PAS ini adalah satu parti politik dan satu medan dakwah juga. Okey, yang kedua, pada masa yang sama PAS menjadikan pentas politik sebagai medium dakwah yang mampu memberi kesan yang lebih menyeluruh kepada rakyat jika
jika disuara didengari. Maksudnya di sini parti politik merupakan satu medium dakwah untuk orang-orang PAS ini tentang membangkitkan isu-isu agama dan berdakwah kepada semua lapisan masyarakat. Jika di satu sidang ataupun di satu parlimen. Okey, dan seterusnya ketiga, PAS memegang matlamat Islam sebagai tunjang utama, menjadikan perkara asas seperti Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan. Yang ini konsep ni tidak lari. Al-Quran dan Sunnah merupakan satu asas, merupakan satu tunjang. Dia tak boleh lari daripada Al-Quran dan Sunnah. Jika disuarakan, dia perlu dinilai supaya tidak bercanggah Al-Quran dan Sunnah. Okey, yang keempat, dakwah PAS seperti kesinambungan usaha para Nabi dan Rasul, iaitu menyampaikan risalah dan dakwah kepada Nabi. Ini satu tugas para Nabi lah, untuk menyampaikan dakwah, sama seperti semua Nabi yang menyampaikan dakwah untuk menegakkan Islam dan agama yang diberi. Okey, 5, menggunakan semua konsep yang diajarkan Rasulullah, kaedah, metod sebagai contoh, memberi nasihat baik, menunjukkan akhlak baik, qudwah hasanah dan sebagainya. Ini cara-cara berdakwah secara berhikmah yang telah diajarkan oleh para Nabi dan Rasul. Yang ini PAS telah menggunakannya. Yang keenam, menyampaikan hujah dan fakta yang benar serta bukti-bukti dalam ayat Al-Quran. Yang ini apabila sesuatu perkara yang apabila orang Muslim bertanyakan kepada orang Islam, maka kita akan memberikan fakta atau bukti-bukti di dalam ayat Al-Quran. Jadi tidak lari apa yang dicakapnya. Okey, dan seterusnya yang ketujuh, mengadakan kempen atau program yang berkaitan menarik minat tentang Islam. Yang ini bila kita mengadakan satu kempen dan program, contohnya sebagai program ceramah tentang kehebatannya Rasulullah. Lepas tu kempen yang menarik minat. Yang ini seperti kempen memakai tudung dengan cara yang sesuai. Lepas tu kempen yang baiklah yang diadakan oleh parti PAS. Okey, yang seterusnya, menegakkan hukum wuduk dengan undang-undang Islam seperti RU 355. Yang ini hukum wuduk dengan Al-Quran, satu undang-undang yang telah PAS gunakan untuk menegakkan satu hukum Islam seperti RU 355 yang pernah menjadi disuarakan hak orang Islam tentang hukum wuduk perlu dilaksanakan di Malaysia. Okey, dan seterusnya, strategi dakwah PAS. Dakwah PAS secara terang-terangan tanpa rasa takut, kerana dakwah hari ini lebih bersifat universal. Yang ini PAS tidak lagi takutlah, kerana Malaysia merupakan agama menletakkan Islam itu agama persekutuan, agama yang utama. Jadi PAS memberikan satu dakwah secara terang-terangan, tidak ada rasa takut. Dan kedua, memberi sumbangan dan dakwah setiap rumah ke rumah. Ini strategi dia. Apabila dia memberikan sumbangan, dia akan memberikan satu dakwah, satu motivasi untuk kepada orang yang susah, orang yang tidak berkemampuan, atau orang yang kurang, orang yang sakit dan tidak berkemampuan. Okey, dan seterusnya, sasaran dakwah PAS. Pelaksanaan dakwah PAS telah digerakkan oleh seluruh peringkat masyarakat. Jadi tiada yang terkecuali. Peringkat yang muda, tua ataupun budak kecil, semua diberikan dakwah. Dan golongan atas dan meran diberi secara adil apa yang diperlukan. Dakwah atau memberi sokongan atau memberi sumbangan diberikan secara adil, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Apa itu PAS yang telah, yang ini PAS menggunakan konsep itu. Dan ketiga, tidak terhad kepada orang Islam saja, bahkan melibatkan usaha kepada non-Muslim. Ini dakwah PAS ni luas pada orang Islam dan bukan orang Islam. Dan seterusnya, pengurusan dakwah kepimpinan yang terdiri daripada lajnah dan dewan-dewan ahlinya. Okey, pengurusan dakwah ni, apabila PAS berdakwah menggunakan pengurusan dakwah yang paling besar, iaitu dewan-dewan atau parlimen, jadi benda ni akan disuarakan, akan diusulkan di dalam sebuah parlimen. Jadi dia akan didengari. Okey, yang seterusnya, golongan belia difokuskan sebagai penggerak terbesar seperti unit amal. Okey, unit amal ni, sebelum kita tahu, unit amal merupakan satu badan atau unit yang menolong PAS untuk menggerakkan satu jalan kerja PAS. Jadi tulang belakang kepada PAS. Itu saja. Seterusnya saya akan memberikan tugas slide ni kepada rakan saya.
Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nama saya Syahidan Nur Solehin bin Salmi. Nombor matriks I20104570. Okey, baik. Saya akan menerangkan mengenai matlamat perjuangan PAS. Matlamat penubuhan negara Islam merupakan satu matlamat yang tidak disebut oleh perlembagaan PAS. Namun begitu, berdasarkan apa yang diucapkan oleh pemimpin-pemimpin PAS sama ada melalui tulisan dan ceramah, ia telah memberi satu gambaran yang jelas bahawa penubuhan negara Islam adalah salah satu dari matlamat perjuangan PAS. Okey, matlamat perjuangan PAS ni memang tak ditulis dekat dalam perlembagaan PAS, Parti Islam Malaysia kita. Tapi itulah yang ingin dicapai dalam penubuhan PAS ni. Okey. Yang kedua, Hasan Shukri telah menjelaskan bahawa sesebuah badan dakwah atau organisasi Islam bukan hanya bergantung kepada usaha dakwah melalui lisan semata-mata seperti ceramah ataupun kuliah. Bahkan gerakan dan usaha melalui jemaah Islam atau parti Islam untuk mendapatkan kekuasaan seterusnya dapat mewujudkan sebuah negara Islam merupakan satu cara yang sangat penting dalam memastikan syiar Islam dapat ditegakkan. Okey, itu menurut Hasan Al-Basri. Okey. Yang ketiga, menurut Wan Ismail bin Wad Abdullah, matlamat utama perjuangan PAS adalah berjuang untuk mendirikan negara Islam. Dalam memastikan pencapaian matlamat tersebut, pelbagai aktiviti dan program telah dilaksanakan sebagai usaha ke arah merealisasikan matlamat untuk mendirikan negara Islam dan mewujudkan sebuah masyarakat yang melaksanakan peraturan dan hukum-hukum Allah. Pada masa yang sama, PAS ingin menjadikan syariat Islam sebagai garis panduan dalam pentadbiran dan perundangan. Dengan sebab itulah PAS telah menyertai pilihan raya dan bertanding dalam setiap pilihan raya umum sejak tahun 1955, iaitu sejak penubuhan PAS ni. Okey, yang ketiga, menurut Ismail Awang, beliau menjelaskan bahawa matlamat perjuangan PAS bukan sahaja mewujudkan sebuah negara Islam. Sebuah negara Islam melaksanakan kewajipan dan tuntutan syariat. Bahkan, PAS juga bermatlamat untuk memberi kesedaran kepada manusia dan menanamkan roh keislaman ke dalam hati mereka supaya melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dengan kata lain, perjuangan PAS bukan semata-mata untuk menegakkan negara hukum, yang mana menegakkan hukum Allah lah, yang hanya untuk tahu menghukum. Bahkan sebagai negara pendidik yang mampu mendidik dan mendorong manusia supaya menjadi lebih baik dan sempurna. Okey, kesimpulannya, matlamat perjuangan PAS adalah berdasarkan kepada ideologinya yang tersendiri. Daripada awal penubuhannya sehingga kini, matlamat perjuangan PAS adalah sama dan tidak berubah, iaitu berjuang untuk mendirikan negara Islam. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Qairus Rafiq bin Jelahi. Kami dari I20104451 ingin menerangkan tentang kesimpulan daripada tajuk ini. Secara kesimpulannya, Parti Islam se-Malaysia atau dikenali sebagai PAS sangatlah membuah banyak hasil dari segi gerakan Islam di Malaysia sekarang. Tanpa perjuangan para ulama terdahulu untuk menubuhkan satu gerakan di Malaysia, maka umat yang ada sekarang mungkin tidak sama seperti yang ada pada masa sekarang. Terdapat pelbagai rintangan yang dihadapi oleh para ulama untuk memperjuangkan agama Islam. Segala perjuangan Islam tersebut telah membuahkan hasil yang baik. Sekalung penghargaan perlu diberikan kepada para ulama setelah memperjuangkan agama Islam yang tercinta. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk Jemaah Jakim. Okey, pendahuluan dia sejajar dengan penubuhan MKI, yakni Majlis Kebangsaan Agama Islam Malaysia
sebuah urussetia telah dibentuk di Jabatan Perdana Menteri. Urussetia tersebut dikenali sebagai JAKIM sekarang. Setelah melalui beberapa perubahan nama, pada tahun 1984 struktur organisasi telah disusun dan diperbesarkan. Lanjutan itu pada Ramadan 1405 bersamaan 21 Mei 1985. Nama bahagian agama telah ditukar kepada Bahagian Hal Ehwal Islam, BAHIS. Seterusnya pada 19 Januari 1997, BAHIS telah dinaik taraf menjadi JAKIM, Jabatan Perdana Menteri yang kita kenali kini. Pada awal penubuhan JAKIM mempunyai 14 bahagian. Sesuai penubuhannya, JAKIM kini mempunyai 19 bahagian. JAKIM diketuai oleh Ketua Pengarah dan dibantu oleh 3 orang timbalan Ketua Pengarah Model Insan dan Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan. Pada masa kini, JAKIM beroperasi di Kompleks Islam Putrajaya. Seterusnya, sebagai sebuah agensi utama pengurusan hal ehwal Islam di peringkat persekutuan serta urussetia kepada Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia, maka JAKIM melaksanakan 3 fungsi utama berikut, yakni fungsi pertama pengobalan dan penyeragaman undang-undang syarak, fungsi kedua penyelarasan dan pembangunan pendidikan Islam, fungsi ketiga penyelarasan pentadbiran Islam. Sehubungan dengan itu, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Jabatan Perdana Menteri akan berperanan sebagai agensi pusat dalam perancangan pengurusan hal ehwal Islam dan pembangunan ummah dengan fungsi-fungsi seperti berikut. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Jabatan Perdana Menteri akan berperanan sebagai agensi pusat dalam perancangan pengurusan hal ehwal Islam dan pembangunan ummah dengan fungsinya. Setakat itu saja, terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Ahmad Al-Hakim bin Sarraf, Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam I20104590. Jadi hari ini saya akan membentangkan tentang sejarah penubuhan JAKIM. Sejarah penubuhan JAKIM bermula pada tahun 1968 dengan tertubuhnya Urussetia Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam yang dikenali sebagai MKI. Sepanjang tempoh 1970 hingga ke tahun 1980 terdapat lebih 20 kali persidangan Majlis Kebangsaan bagi membincangkan hal-hal ehwal agama yang telah diadakan dan membincangkan berkenaan 200 lebih tentang isu-isu dan dasar yang berkaitan dengan agama Islam di Malaysia ini. Antara perkara awal yang diputuskan oleh MKI adalah penubuhan institusi dakwah dan latihan Islam, iaitu singkatannya INDA, iaitu penubuhan. Selain itu, penubuhan Pusat Penyelidikan Islam PPI, penubuhan Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM, penubuhan Maktab Perguruan Islam MPI, penubuhan Sekolah Menengah Agama Sarawak, penubuhan Mahat Tahfiz Al-Quran dan Al-Qiraat, dan penubuhan Lembaga Penyelaras Pelajaran dan Pendidikan Agama Islam. Pada tahun 1974, apabila terbentuknya wilayah persekutuan, Urussetia MKI telah dinaikkan tarafnya menjadi bahagian utama Jabatan Perdana Menteri pada ketika itu, dan ia telah ditubuhkan juga Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan yang diletakkan di bawah Kementerian Wilayah Persekutuan. Turut ditubuhkan pada waktu itu adalah sebuah jabatan apabila Urussetia MKI ini dia dinaik taraf menjadi bahagian utama, bahagian agama Jabatan Perdana Menteri, maka tugas ini bertanggungjawab untuk menunaikan tanggungjawab diorang seperti menyebarkan agama Islam menjadi sangat besar dan sangat mencabar. Jadi terdapat banyak cawangan-cawangan yang telah ditubuhkan, dan dalam rancangan Malaysia yang ketiga, iaitu 1976 hingga 1980, bahagian agama Jabatan Perdana Menteri telah mendapat peruntukan untuk bina satu kompleks pusat Islam yang baru yang terletak di Jalan Perdana, Kuala Lumpur. Pada tahun 1984, struktur organisasi ini dia telah disusun semula dan diperbesarkan dengan lanjutan daripada itu pada 1 Ramadan 1405 Masihi.
nama bahagian agama itu ditukarkan kepada bahagian hal ehwal Islam, iaitu BAHIS. Okey. Dan kompleks ni dibina di atas tanah seluas 2.43 hektar berhampiran Masjid Negara dengan menelan belanja sebanyak 58 juta. Kompleks ni juga mengandungi bangunan menara 11 tingkat yang turut menempatkan bilik-bilik kuliah serta auditorium yang boleh menempatkan 1,500 orang. Sebuah bangunan 3 tingkat untuk perpustakaan awam dan balai pameran Islam dan juga Mahat Tahfiz. Selain itu, mereka pun juga mempunyai banyak bahagian-bahagian yang lain seperti bahagian dakwah, penyelidikan, keurusetiaan, penerbitan, Darul Quran dan lain-lain. Dan sekarang ni JAKIM telah berpindah dan beroperasi di kompleks Islam Putrajaya sejak 1 Disember 2016. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Ramadan bin Azizan, kad matrik saya I183034220. Dan seterusnya saya diberikan tugasan untuk membincangkan tentang cara pelaksanaan dakwah Parti Islam se-Malaysia dan JAKIM. Okey, seterusnya cara dakwah PAS. PAS merupakan satu-satunya pertubuhan Islam yang bergerak sebagai parti politik dan dakwah. Seperti mana kita tahu, PAS merupakan ahli politik, merupakan politik yang bergerak secara Islam dan dakwah. Dan seterusnya yang kedua, pada masa yang sama PAS menjadikan pentas politik sebagai medium dakwah yang mampu memberi kesan yang lebih menyeluruh kepada rakyat jika suara didengari. Ini PAS adalah satu cara, satu autoriti yang boleh didengari apabila mengemukakan satu idea tentang Islam. Dan yang ketiga, PAS memegang matlamat Islam sebagai tunjang utama, menjadikan perkara asas seperti Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan. Dia tidak lari apa-apa yang Islam tu perkara asasnya Al-Quran dan Sunnah dan tidak boleh lari. Okey, yang keempat, dakwah PAS seperti kesinambungan usaha para Nabi dan Rasul, iaitu menyampaikan risalah dan dakwah kepada manusia. Nabi dan Rasul juga adalah mereka seperti mereka berdakwah kepada umat mereka yang tidak tahu. Jadi PAS ni menghubung kaitkan cara dakwah tu seperti caranya para Nabi dan para Rasul. Okey, yang kelima, menggunakan semua konsep yang diajarkan Rasulullah, kaedah metod sebagai contoh, memberi nasihat baik, menunjukkan akhlak yang baik, qudwah hasanah dan sebagainya. Cara parti PAS, cara PAS ni dia berdakwah dengan menunjukkan akhlak yang baik, dengan menunjukkan atau cara-cara yang diajarkan Rasulullah, dengan qudwah hasanah, dengan nasihat yang secara baik, bercakap secara berhikmah, berdakwah tu secara berhikmah. Dan seterusnya, yang keenam, menyampaikan hujah dan fakta yang sebenar serta bukti-bukti dalam ayat Al-Quran. Okey, PAS ni seperti mana kita tahu, mereka ahli-ahli politik yang berjaya, yang bijak pandai. Mereka mampu memberikan fakta dan hujah yang ada di dalam Al-Quran kerana mereka lebih pakar. Dan yang ketujuh, mengadakan kempen atau program yang berkait menarik minat tentang Islam. Apa-apa kempen yang dianjurkan oleh PAS semua menarik minat orang Islam dan juga orang yang bukan Islam. Seperti cara memakai hijab dengan cantik, cara membuang sampah dan macam-macam lah. Okey, dan yang ke-8, menegakkan hukum hudud dengan undang-undang Islam sebenar seperti RUU 355. Yang ni RUU ni satu undang-undang yang mereka menegakkan ada hukum hudud. Okey, dan seterusnya strategi dakwah PAS, dakwah secara terang-terangan, rasa takut kerana dakwah hari ini lebih bersifat universal. Dakwah PAS terang-terangan, terbuka, tidak macam seperti dakwahnya Rasulullah dulu, dakwah secara senyap-senyap. Dan yang kedua, memberi sumbangan dan dakwah setiap rumah ke rumah. Ini cara mereka dakwah, memberikan dakwah ke rumah, setiap rumah, pintu ke pintu, dan memberikan sumbangan. Okey, sasaran dakwah PAS, pelaksanaan dakwah PAS telah digerakkan oleh seluruh peringkat masyarakat. Semua masyarakat terlibat. Yang kedua, golongan atas dan makhin diberi secara adil apa yang diperlukan. Apa yang kata adil, meletakkan sesuatu pada tempatnya, iaitu cara PAS berdakwah. Dan yang ketiga, tidak terhad kepada orang Islam saja, bahkan melibatkan usaha kepada non-Muslim. Non-Muslim pun terlibat juga.
Pengurusan dakwah kepimpinan yang terdiri daripada lajnah-lajnah, dewan-dewan dan ahli-ahlinya. Seperti lajnah dewan-dewan ni adalah orang yang lebih berautoriti, yang mampu menguruskan memberikan sumbangan kepada dakwah-dakwah mereka, dan golongan belia difokuskan sebagai penggerak terbesar seperti Uni Amal. Uni Amal yang ada satu gerakan yang membantu PAS secara bergerak secara untuk dalam apa-apa berkaitan tentang Islam. Okey, cara pelaksanaan dakwah JAKIM pula. JAKIM punya 3 fungsi utama. Fungsi pertama, mengubal dan menyeragamkan undang-undang syarak. Yang kedua, menyelaras pentadbiran Islam. Yang ketiga, menyelaras dan pembangunan pendidikan. Okey. Setiap fungsi yang JAKIM telah berikan, yakni setiap fungsi memberi peranan yang penting di dalam Islam untuk orang Islam di Malaysia sebagai hak syarak yang tidak boleh dilanggar mana-mana agama. Seperti mana yang kita tahu, apa-apa yang termaktub dalam undang-undang Islam dan di Malaysia tidak boleh dilanggar selagi mana ia tidak mengganggu-gugat pada masyarakat bukan Islam dan agama-agama lain. Okey. Dan seterusnya contoh-contoh yang JAKIM telah berikan. Dakwah kepada mualaf, TV JAKIM sebagai medan dakwah, perpustakaan, keratan akhbar dan sebagainya. Tilawah Al-Quran dan hafazan, agensi yang bergerak seperti Perkim, Main, Jain dan sebagainya. Ini satu medan-medan dakwah yang JAKIM telah laksanakan untuk menarik minat orang Islam dan orang yang bukan Islam. Okey, seterusnya Jabatan Kebajuan Islam Malaysia, Jabatan Perdana Menteri berperanan sebagai agensi pusat dalam perancangan perusahaan ahli wal Islam dan pembangunan ummah dengan fungsi-fungsi seperti berikut. Yang pertama, bertanggungjawab seperti perancangan yang menentukan pembangunan dan kemajuan ahli ehwal Islam di negara ini. Apa-apa yang berkaitan hal ehwal Islam, JAKIM turut serta dan melibatkan diri dalam hal ehwal Islam ini. Yang kedua, merangka dasar bagi pembangunan hal ehwal Islam di negara ini dan menjaga kesucian akidah dan ajaran Islam. Seperti mana yang kita tahu, hal ehwal Islam, kesucian satu akidah Islam yang ada di Malaysia ini, JAKIM berusaha untuk menjaga kesucian akidah dan apa yang ada ajaran Islam tetap dilaksanakan pada peringkat-peringkat dan tidak ada yang boleh halang. Yang terusnya, yang ketiga, membantu mengubal dan menyeragamkan undang-undang, peraturan yang diperlukan serta menilai dan menyelaras pelaksanaan undang-undang pentadbiran yang sedia ada dari masa ke semasa dalam usaha untuk menyelesaikan masalah umat Islam. Jadi JAKIM ni berfungsi untuk menyelesaikan apa yang ada dalam masalah umat Islam yang diperlukan. Dan keempat, melaksanakan program-program pembangunan ummah dan penghayatan Islam dan pengurusan negara. Dan yang kelima, menyelaras mekanisme penguatkuasaan undang-undang serta peraturan-peraturan pentadbiran hal ehwal Islam di seluruh negara. Undang-undang, apa-apa yang undang-undang yang termaktub dalam secara keseluruhannya, JAKIM menghalang suatu perkara yang boleh melanggar syarak, yang ini melanggar undang-undang Islam. Yang keenam, membuat penilaian program ahli ehwal Islam dan yang dilaksanakan di negara ini. Program-program yang tidak perlu ada dan program-program yang membawa lebih kepada lawa, kepada kemaksiatan, JAKIM menghalang 100% sekiranya berlaku di Malaysia. Dan seterusnya, yang ketujuh, bertindak sebagai pengumpul dan penyebar dan pusat rujukan maklumat mengenai hal ehwal Islam. JAKIM juga dia memberi JAKIM memberikan tentang benda-benda baru, iaitu perkara-perkara baru tentang hal ehwal Islam, seperti macam bulan puasa dan raya. JAKIM akan melibatkan diri untuk memberitahu bahawa takwim puasa dan raya telah berlaku.
Dan 8. Melaksanakan usaha-usaha pembangunan rumah melalui kerjasama di peringkat serantau dan antarabangsa. Ni usaha-usaha rumah dan kerjasama seperti kebajikan-kebajikan untuk orang Islam dan orang yang tidak berkemampuan. Dan itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahidah Nur Salihin bin Salmi. Nombor matriks I20104570. Saya akan membentangkan mengenai matlamat perjuangan PAS dan juga JAKIM. Yang pertama, first saya akan cerita mengenai matlamat perjuangan PAS. Baik. Matlamat perjuangan PAS. Matlamatnya tidak disebut di dalam perlembagaan PAS. Matlamat PAS memang tak ada disebut kat dalam perlembagaan PAS sendiri. Tapi, menurut Hasan Shukri, telah menjelaskan bahawa sesebuah badan dakwah ataupun organisasi Islam bukan hanya bergantung kepada usaha dakwah melalui lisan semata-mata. Itu menurut Hasan Shukri. Yang kedua, menurut Wan Ismail bin Wan Abdullah, matlamat utama perjuangan PAS adalah berjuang untuk mendirikan agama Islam. Ini menurut Wan Ismail bin Wan Abdullah, matlamat utama dia adalah itulah, untuk mendirikan negara Islam. Yang ketiga, Ismail Awang pula menjelaskan bahawa matlamat perjuangan PAS juga bermatlamat untuk memberi kesedaran kepada manusia dan menanamkan roh keislaman ke dalam hati mereka supaya melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kesimpulannya, daripada awal penubuhannya sehingga kini, matlamat perjuangan PAS adalah sama dan tidak berubah, iaitu berjuang untuk mendirikan negara Islam. Itulah matlamat perjuangan PAS sejak awal penubuhan PAS lagi, walaupun matlamat PAS ni tidak ditulis atau dinyatakan di dalam perlembagaan PAS itu sendiri. Itu untuk matlamat perjuangan PAS. Yang kedua, matlamat perjuangan JAKIM. Baik. Matlamat perjuangan JAKIM. Yang pertama, untuk menyelaraskan undang-undang mengikut syariat Islam. Penyelarasan undang-undang di bawah bidang tugas penyelarasan undang-undang. JAKIM melaksanakan fungsi-fungsi berikut, iaitu menyelaraskan dan melaksanakan arahan Majlis Raja-Raja mengenai urusan agama Islam, iaitu Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam Malaysia, iaitu bahasa ringkas dia MKI lah. Yang kedua, menggubal, menyemak dan meminda undang-undang syarak negeri-negeri. Selain itu, menyelaras dan menyeragamkan undang-undang Islam di seluruh Malaysia. Menggubal akta dan undang-undang Islam bagi wilayah-wilayah persekutuan. Dan yang terakhir, untuk penyelarasan undang-undang ni, menyelaraskan penguatkuasaan undang-undang syarak negeri-negeri dan menyelaraskan fatwa dan pematuhan pelaksanaannya. Yang mana kita sendiri tahu, kita punya undang-undang ni memang JAKIM lah yang menyelaraskan dia daripada dulu. So, itu adalah matlamat perjuangan JAKIM yang pertama. Yang kedua, matlamat perjuangan JAKIM ni iaitu berkaitan dengan penyelarasan pendidikan Islam. Yang mana JAKIM ni hendak menyelaraskan pendidikan Islam di seluruh Malaysia. JAKIM melaksanakan fungsi-fungsi berikut, iaitu membangunkan pasukan pakar dalam pelbagai bidang keilmuan Islam, menjadikan Malaysia sebagai hub pengajian tinggi dan penyelidikan Al-Quran dan Al-Hadis di peringkat serantau dan antarabangsa. Selain itu, JAKIM juga membangunkan dan menyelaraskan pengurusan pendidikan Islam sekolah agama negeri dan sekolah agama rakyat dan dalam arus pendidikan kebangsaan serta memperkasakan peranan
dan program pengimarahan institusi masjid sebagai pusat pembangunan ilmu dan ketemadunan ummah yang melibatkan pelbagai lapisan masyarakat. Okey, contoh dia JAKIM ni mewujudkan sekolah agama macam KAFA, sekolah agama rakyat, sekolah agama bantuan kerajaan, sekolah menengah agama, macam tu. Okey. Yang ketiga, menubuhkan Jawatan Kuasa Kemajuan Hal Ehwal Agama Islam Malaysia iaitu JKI pada tahun 1979. Jawatan kuasa ini dipengerusikan oleh Yang Ahmad Bahagia, Timbalan Perdana Menteri Malaysia. Keahliannya terdiri daripada menteri-menteri besar atau ketua-ketua menteri daripada parti UMNO atau pemimpin UMNO, peringkat negeri sebagai mewakili negeri serta beberapa pemimpin kanan UMNO peringkat nasional. Bidang tugas jawatan kuasa ini adalah untuk menilai dan memberikan cadangan terhadap usaha-usaha yang dijalankan oleh agensi-agensi kerajaan dan swasta berkaitan dengan keislaman agar tidak bertentangan antara kepentingan negara dan kepentingan Islam, dan merancang menyelaraskan kegiatan Islam supaya dasar dan rancangan-rancangan pembangunan negara berjalan dengan lancar. Okey, itu dah menyelaras yang poin ketiga tadi. JAKIM ni hendak menyelaraskan kegiatan Islam di Malaysia mengikut Al-Quran dan As-Sunnah supaya kegiatan di Malaysia tidak lariah daripada apa yang Islam suruh. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahmi Haziq bin Azron. Nombor metrik A1910345. Okey, saya akan membentangkan tentang usaha-usaha JAKIM. Majoriti umat Islam yakin bahawa Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM akan terus mendapat kedudukan dan peranan penting dalam sistem pentadbiran kerajaan persekutuan. Okey. Sebagai antara institusi penting pembangunan negara, JAKIM ni adalah sebagai badan penyelaras pembangunan agama dan kemajuan ummah, dan peranan dimainkan JAKIM ni begitu dituntut bagi menangani realiti struktur kuasa pentadbiran Islam yang bersifat majmuk di negara ini. Okey. Kuasa pentadbiran Islam di negara kita tidak berpusat kerana setiap negeri di Malaysia ni mempunyai hak perundangan tersendiri dalam pentadbiran hal ehwal Islam. Realiti ini memberikan kelebihan tersendiri, terutama ia membuka banyak ruang kreativiti dalam pentadbiran Islam dan pembangunan ummah di setiap negeri. Okey. Yang kedua adalah antara program yang diselaraskan JAKIM pada peringkat kebangsaan iaitu kelas agama Fardu Ain, iaitu KAFA lah. Dan ia memainkan peranan besar dalam pembangunan pendidikan Islam di seluruh negara, terutama dalam kalangan generasi muda. Okey, aspek penting lain yang memerlukan penyelarasan peringkat kebangsaan ialah seperti fatwa agama, pembangunan dakwah, latihan imam dan pentadbiran Islam serta penerbitan sumber rujukan utama berhubung ajaran agama Islam. Okey. Kandungan penerapan ajaran Islam yang dikemukakan JAKIM berpandukan kerangka kefahaman ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah yang diakui dan diiktiraf oleh ulama Islam. Kebijaksanaan yang diamalkan JAKIM menjadikan institusi yang amat besar, yang amat mesra dalam kalangan masyarakat Islam terbanyak. Malah JAKIM amat dihormati dan diiktiraf sebagai badan penaung utama pembangunan ummah di negara ini oleh seluruh masyarakat Islam. Okey. Seterusnya saya akan membentangkan tentang cabaran JAKIM. Okey. JAKIM berdepan cabaran tersendiri dalam menjayakan peranan dan tugas penyelarasan, antaranya harus berdepan dengan sikap negatif sebahagian masyarakat Muslim sendiri yang memiliki tanggapan prejudis terhadap peranan tersebut. Okey.
Mereka ini terpengaruh dengan pandangan bahawa agama sebagai nilai dalam amalan individu, dan pandangan ini kritikal terhadap agama dalam bentuk sistem yang diinstitusikan, apatah lagi apabila kegiatannya memperoleh dana daripada sumber perbelanjaan negara. Okey. Pandangan negatif ini berpunca antaranya kerana salah faham terhadap kedudukan Islam dalam perlembagaan persekutuan yang memberi pengiktirafan kepada langkah pemerkasaannya sejajar kedudukan Islam sebagai agama rasmi negara. Okey. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wangku Haris Rafiq Miawajulahi. Kami tiri I201451 akan menceritakan tentang kesimpulan tentang tajuk JAKIM. Okey. Berdasarkan kepada perbahasan di atas, apabila diteliti, sememangnya JAKIM telah memberi sumbangan yang besar di dalam perkembangan dakwah di Malaysia masa kini. Pelbagai program dan bantuan kepada masyarakat di Malaysia dilaksanakan semata-mata untuk memberikan bimbingan dan sokongan dalam memahami serta mendalami ajaran Islam yang disyariatkan oleh Allah SWT. Meskipun terdapat beberapa kejayaan dalam usaha dakwah kepada golongan tersebut, namun masih tidak boleh dibanggakan lagi. Sehingga kini belum banyak terdapat tanda-tanda yang memperlihatkan peningkatan dalam penghayatan ajaran Islam. Keadaan ini memperlihatkan bahawa dalam usaha-usaha dakwah tersebut masih belum mencapai matlamat sebagaimana yang dikehendaki. Ini berdasarkan kenyataan yang dibuat oleh Ramli Abdullah dan Azlina Abdullah yang mengatakan sungguh pun pelbagai aktiviti telah dilaksanakan kepada masyarakat ini apabila dilihat dari sudut kualiti penghayatan ajaran agama Islam telah dilaksanakan kepada masyarakat ini apabila dilihat dari sudut kualiti dalam penghayatan ajaran Islam dalam kalangan mereka yang telah beragama Islam, rata-ratanya di tahap minima. Malah ada di kalangan mereka yang menganggap Islam hanya sebagai label rasmi status agama dalam konteks hubungan dengan masyarakat luar. Penubuhan JAKIM ini sangat penting dalam usaha untuk meningkatkan ajaran di Malaysia. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.